banyakkan bacaan. Para sahabat radhiyallahu anhum mempunyai kebiasaan yang berbeza dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ini sahabat-sahabat Nabi yang maknanya yang tak banyak bahagian tugasan dia tu dalam negara, mungkin dia boleh banyak kali khatam Quran. Kalau ada tugasan banyak dalam negara, mungkin dia payahlah. Itu ikut perbezaan dia. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia jadi khalifah. Dia jadi khalifah, banyak tanggungjawab dia. Tanggungjawab pada rakyat lagi, pada ni. Jadi mungkin dari segi khatam Quran dia tu kurang lah. Sahabat-sahabat lain yang tidak ada tugas, ada tugas belaka, tapi tugas dia tu tidak mengaitkan dengan orang ramai. Jadi dia banyak tumpu kepada bacaan Al-Quran. Sebab tu dia berbeza-beza. Ibnu Abu Daud melaporkan bahawa sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhum mengkhatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Sebahagian daripada mereka sebulan sekali. 2 bulan sekali ada, sebulan sekali ada. Sebahagiannya setiap 10 malam dengan sekali khatam. 10 malam sekali khatam. Maknanya kalau sebulan tu 3 kali khatam. 3 kali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 malam sekali. Kalau tadi 10, lagi laju, mungkin lagi banyak 8 malam. 8 malam ya seminggu lah. Sebahagian besar daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran 7 malam sekali. Sahabat. Setara mana kita pakai, mana Allah Akbar sahabat ni. Dia bukan tugas mengaji Quran je sahabat ni, banyak benda lain. Banyak lagi, tapi sahabat ni dah bini nikah ke gana. Ada anak cucu gini-gini. Tapi itulah hebatnya sahabat Nabi. Maknanya generasi emas Islam inilah generasi dia. Generasi para sahabat. Yang segala-galanya kelebihan duduk situ. Sehingga Nabi sebut bahawa 20 orang yang dijanji syurga. Bukan senang. Maknanya asyarah ataupun 10 orang yang dijanjikan syurga. Nabi sendiri mana janji Allah, mu ni syurga dah, ahli syurga dah, mu ni ahli syurga dah. Nabi sendiri janji. Sebab tengok pada sahabat ni, Allah Akbar, tidak ada bandingan. Sebahagian besar daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran 7 malam sekali. Ada yang 6 malam, 5 malam dan ada 4 malam. Hebat. Dah tahu kita tabik, tak tahu nak tabik tu lebih pada tabik, tak erti nak royak. Sebahagian besar sahabat juga mengkhatam Al-Quran 3 malam sekali. Sebahagiannya setiap 2 malam sekali. Sebahagian daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Ada yang mengkhatamkannya 2 kali dalam satu hari. Ada yang 3 kali sehari. Malah ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 kali, iaitu 4 pada waktu siang dan 4 pada waktu malam. Dia kalau cuba kita ngaji laju berapa sehari tu boleh banyak mana? Dah boleh dah. Tapi ini kita panggil al-karamah. Karamah. Yang maknanya boleh buat, kita tak boleh nak banding dengan masa kita. Lain. Tak boleh nak banding. Dan kalau kita kata, mana dia kata tadi? 8 kali, mana 4 waktu, mana siang 4 kali, malam 4 kali. Dah kalau kita congok, kalau kita tanya adik-adik anak-anak kita hak ngapal Quran, juzu tu dia boleh baca lama mana? Dia kata lebih kurang paling laju 20 minit. Orang laju tu. Orang laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hak tu kita tengah langgang. Tajwid dah tahu mana dah tu. In kuntum mana dah tu. Dah sahabat ni kita nak kata dia baca dengan tak ada tajwid. Mustahil, sahabat. Maknanya 20 minit sejuzu. Kalau maknanya 30 kali 2. Maknanya sejuzuk 20 minit,
kali dengan 30 juzu berapa? Dah sekali pun tak datang. Tu tak tidur, tak kecing, tak berak. Siang malam makan, dok kecing, dok cakap tengok TV, Covid dah tahu mana gini-gini. Ngaji pun tak ada juga. Sekali sehari. Dah ngaji setara mana gagah dok surat tekak. Mana banyak benda lah, rasanya mustahil lah. Nah, hak ni 4 kali, malam 4 kali, siang 4 kali. Kalau ikut logiknya dok lah. Nah, mana ibaratnya kalau kita kata mudahnya, nipu gini ni. Tak, tulis saja, aku nak tulis 1 kali boleh lah kan nak tulis. Tak boleh, kita tak boleh congok gitu. Nah, zaman generasi hak sahabat dulu tak boleh. Walaupun waktu yang sama 24 jam juga, tapi lain dari segi keberkatan tadi. Keberkatan ilmu tu lain. Antara individu yang mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 1 hari adalah Sayyidina Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. 1 hari. Imam Syafi'i tergolong dalam ni juga. Maknanya sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Dia masa mana dia nulis. Kan Imam Syafi'i ni banyak nulis. Kitab-kitab dia, kitab kitab hak paling, maknanya kita kata ibu segala dalam mazhab Syafi'i, kitab tu pun nama mak dah, ibu dah, maknanya mana-mana kitab itu situ belaka dalam mazhab Syafi'i. Kona-kona pergi situ, kona-kona pergi situ, kita panggil hak nunggu dia situ. Dan dia nak karang kitab lagi, nak ngaji Quran lagi sekali. Fikir gitu memang jeng kita. Fikir gitu jeng. Fikir dah Tuhan ni, dah bila ada Tuhan? Dulu bila? Dah start bila Tuhan ada? Sebelum ba'alang dah ada. Jeng kita. Lah kali tembur awal tu. Tembur dalam gelak. Ada benda yang kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak congok, tak boleh kita nak banding dengan realiti ni, tak boleh. Mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali sehari, ni lagi 3 kali sehari adalah Salim bin Umar radhiyallahu anhu, iaitu seorang qadi Mesir semasa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Abu Dawud dikatakan mengkhatamkan Al-Quran 4 kali dalam 1 malam. Abu Umar Al-Kindi dalam kitabnya tentang institusi kehakiman Mesir juga ada menyebut bahawa Salim bin Umar mengkhatamkan Al-Quran 4 kali dalam 1 malam. Syekh As-Salih Abu Abdul Rahman As-Salmi menyatakan bahawa beliau mendengar Syekh Abu Osman Al-Maghribi mengatakan Ibnu Khatib mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali dalam waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Inilah kadar yang terbanyak yang diketahui oleh kita. Paling banyak sekali tu. Paling banyak sekali 4 kali siang, 4 kali malam khatam Quran. Jadi hak ni maknanya Imam Nawawi ni dia sebut ni dulu. Maknanya sahabat-sahabat Nabi, inilah cara dia. Inilah maknanya dari segi pengorbanan dia, kesungguhan dia untuk menjaga Al-Quran ini salah satu cara. Salah satu cara ni. Sebab itulah dalam semasa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, bila berlakunya peperangan peperangan Yamamah ke apa, yang ramai di kalangan sahabat-sahabat yang syahid tu. Jadi Sayyidina Umar sampai pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, Allah, mu dah tengok ke ramanya sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat kita yang mati syahid, dan di antara mereka ialah hufazul Quran, orang yang menghafaz Al-Quran. Ni ya. Maknanya sahabat-sahabat Nabi yang duk baca khatam 3 kali sehari, 4 kali sehari ni tiba-tiba syahid di medan perang. Jadi Sayyidina Umar pun dia mengadu pada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, mu tak fikir apa-apa ke?
Aku nampak dia kata, kalau kita biar gini, Quran ini akan hilang Quran. Sebab apa? Sebab masa sahabat dulu, Quran itu tidak dikumpul. Hanya sahabat kumpul dalam kepala belaka. Tak belakang, dalam kepala. Quran masa tu duduk di merata-rata. Di pelepah taman sahabat tulis. Kat mana Nabi duduk bersama sahabat, bila turun wahyu, dia pun ambil pelepah taman. Tulis. Hak dia dengar daripada Nabi, dia tulis. Tulis. Di atas-atas batu. Atas-atas batu tulis atas-atas batu, surah ni gini-gini, merata-rata duduk. Jadi dah benda gini hilang. Nah, batu ni boleh hilang, pelepah tamar tu boleh hilang, gini-gini. Dah, contohnya kalau benda-benda ni hilang, lepas tu sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang situ, pergi perang sini, syahid pula. Tak terfikir ke maknanya nak buat satu benda-benda yang kita kata boleh menjaga Quran ini. Nah, dia pergi beberapa kali dengan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, sama kata dia maknanya Sayyidina Umar nak supaya Sayyidina Abu Bakar ni dia kumpul Al-Quran tadi. Dia kumpul daripada tu, ambil sini, ambil pertama gini tok setepak. Lepas tu ada seorang yang sahabat Nabi yang tulis, ambil daripada pertama, ambil daripada batu, tulis di satu tempat. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak berani nak buat, sebab Nabi tak buat benda ni. Hak ni antara kita kata contoh bid'ah hasanah. Jadi Nabi, saya kata Nabi tak buat, aku tak berani. Itu orang sangat-sangat respect kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak akan buat apa yang Nabi tak buat. Marilah lagu mana pun orang toklah kisah tekuk pun, dia tak akan buat apa yang Nabi tak buat. Dia tak berani nak melangkah hak Nabi buat. Jadi sehingga Sayyidina Abu Bakar Umar pergi ulang alik 2-3 kali ulang alik, ya Abu Bakar, kumpullah Quran. Kek lagi kemakin ramai sahabat-sahabat yang syahid. Kek lagi hilang Quran. Sebab hak ni je hak ngapa ni? Sahabat-sahabat Nabi ni je ni. Tak ada hak ni, habis lah. Habis itu lah. Akhirnya barulah Sayyidina Abu Bakar, dia pun panggil antaranya Zaid bin Sabit sebagai penulis. Dia setuju, maknanya Sayyidina Zaid bin Sabit bersama dengan sahabat-sahabat lain lagi tolong kutip mana-mana ayat yang ada merata-riti tu, kumpul setepak, saling setepak. Tapi saling pun tak tahu mana juga, merata juga. Nah, cuma ada dah. Senang nak wujud. Sehinggalah semasa pemerintahan Sayyidina Uthman menjadi khalifah, barulah Sayyidina Uthman dia suruh Zaid bin Sabit bersama dengan sahabat-sahabat lain tulis di satu tempat dan dibukukan, dijadikan satu buku. Nah, maknanya helayan dulu dengan pelepah tamar tu, tulis situ, tok setepak. Mana ada masalah main wujud sini. Ada hak asal dia. Tiba-tiba Sayyidina Uthman, gubernur, bila jadi khalifah, Sayyidina Uthman atau sahabat ni pergi jadi gubernur situ, pergi gubernur sini. Jadi merata-rata dah pergi negara tu, sahabat ni bawa maknanya Al-Quran tu hak dalam kepala dia, bawa gitu. Quran dia bawa mengajar situ. Hak ni kalau tiba-tiba ia jadi lain. Ia jadi lain. Hak ni dengar orang lain ni bunyi lain baca. Hak lain ni bunyi lain baca. Hak lain ni bunyi lain baca. Sayyidina Uthman pun kata, tak boleh buat gini. Dia kata, kek lagi Quran jadi banyak. Hak sebelah Afrika tu lagu lain bunyi. Takut jadi lain. Akhir-akhirnya dia suruh kumpul semua, ambil semua Quran daripada hak di atas tu, kumpul-kumpul setepak. Dia bakar semua, kecuali ditinggal satu saja. Ditinggal satu saja. Sampai sekarang ni Quran tu rujuk pada hak tu, hak asal tu. Jadi gilah mana-mana pun Quran ini akan berpandu kepada yang hak ditinggal hak asal satu je. Hak lain dia buah habis dah. Dah. Sampai sekarang ni Sebab tu kita baca ni sama je mana, kecuali lahjah kita qiraat tu lain lah. Qiraat tu
apa ni, wadduha tu lain lah. Hak tu dari segi lahjah lidah. Itu sahabat-sahabat Nabi dia dengar daripada Nabi. Dia dengar daripada Nabi. Nabi memang Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi ni dia ingat memang kuat, ingat. Maknanya dia ingat lagi sahabat, maknanya dia aku dengar sahabat Nabi suruh letak ayat ni selepas pada ni. Dia ingat. Hak dah lepas dah tu ingat dah. Dia ingat 230 juzuk. Jadi dia pun ingat susunan Quran. Susunan sekarang ni daripada Nabi lagi lah. Daripada Nabi. Maknanya itu kelebihan tu, kata mana kelebihan sahabat ni tidak ada tolak banding lah. Tak boleh lah kita nak challenge, memang tak ada. Nak jadi nasi emas yang Nabi bersama dengan sahabat, Allah Akbar. Baik. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Daruki melalui sanadnya daripada Mansur bin Zarzan, iaitu daripada kalangan tabi'in yang kuat beribadah. Beliau itu Mansur mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali antara waktu Zuhur dan Asar, dan antara waktu Maghrib dan Isyak pada bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Maghrib dengan Isyak tu maknanya 2 kali. Setengah jam. Allahu Akbar. Kalau fikir logik ya Allah tak. Pada bulan Ramadan biasanya mereka akan melewatkan solat Isyak sehingga 1/4 malam. Tak je lewat sikit. Tapi nak lewat-lewat pun tak. Maknanya dalam 2 jam, sejam 1 kali khatam. Imam Abu Daud merekodkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Mujahid mengkhatamkan Al-Quran antara waktu Maghrib dan Isyak. Mansur pula mengatakan Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran antara Maghrib dan Isyak pada setiap malam bulan Ramadan. Manakala Ibrahim bin Sa'ad mengatakan ketika membaca Al-Quran, bapaku duduk dengan cara merapatkan kedua-dua belah betis beserta peha kepada perutnya, dan beliau tidak berganjak daripada kedudukannya sehingga dia mengkhatamkan Al-Quran. Mereka yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap rakaat juga begitu ramai. Setiap rakaat. Antaranya adalah umat Islam terdahulu, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman. Lagu mana dah? Sayyidina Uthman. Dan Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam Kaabah pada setiap rakaat salat. Tamim Ad-Dari ya. Tamim Ad-Dari ni sahabat Nabi. Dia yang Dajjal tu tak? Cerita Dajjal. Golongan yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu ramai juga. Antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan sekumpulan tabi'in seperti Abdul Rahman bin Zaid, Al-Qamah dan Ibrahim. Pemilihan masa mengkhatamkan Al-Quran. Hak tu biarlah. Mungkin kita tak mampu dah. Tak mampu nak buat gini. Tapi kita buat setakat yang kita mampu. Semua hidup sekali pun alhamdulillah dah. Biasanya habis sekali tu dak dah lah. Dan namak dah lagi. Namak dah. Dah. Sekali. Hak tu hak yang sahabat-sahabat Nabi ni sebagai satu dorongan. Maknanya kita tengok Allah hebatnya. Memang kita tak mampu nak buat, melainkan Allah Ta'ala bagi kelainan, tu lain. Allah Ta'ala bagi pelik atas orang tu. Contohnya sehari tu panjang macam setahun. Lain. Macam setahun je rasa. Mereka yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap rakaat juga begitu ramai. Golongan yang mengkhatamkan Al-Quran sekali. Pemilihan masa mengkhatamkan Al-Quran terpulang kepada keupayaan individu. Sesiapa yang lebih mengutamakan rahsia tafsiran dan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, dia perlu cukup dengan kadar kefahamannya yang mendalam terhadap ayat-ayat yang dibaca. Orang yang sibuk dengan penyebaran ilmu ataupun sebarang tugas keagamaan yang berkait rapat dengan urusan umat Islam, cukup dengan sekadar yang tidak menyebabkan kewajipan utamanya terjejas. Jadi contohnya kita boleh ambil lah kata-kata ni. Maknanya sekarang ni
orang kata banyak hala dah, banyak hak tu nak pergi sini, kita nak pergi buat situ, kita nak pergi kerja lagi, kita nak baca lain lagi, kita nak banyak tugas. Jadi jangan pula mana kita memaksa diri kita ni, aku nak khatam Quran 2 kali sehari. Tak payah buat gitu. Mana kita ikut kepada keupayaan kita. Mana kita mampu setakat ni, contoh kita mampu setahun sekali. Baik ini sebagai dorongan. Sahabat Nabi khatam 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali, 8 kali sehari. Ini sebagai dorongan, dan maknanya kita sekurang-kurangnya kita rasa hebatnya sahabat Nabi sampai ke boleh buat setara ni. Kita nak buat memang tak mampu dah. Orang yang tidak termasuk, jadi Imam Syafi'i sini ni, Imam Nawawi sebut sini ni, orang yang sibuk, ada di kalangan orang tu yang sibuk dari segi penyebaran ilmu. Maknanya tugas dia berdakwah lagi, nak bagi kuliah lagi, nak nyapa kuliah gini-gini. Jadi kena bagi masa lah. Quran masa dia, nak menyapa dakwah lagi masa dia, nak kerja untuk dunia ada masa pula, untuk keluarga kena ada masa, untuk anak-anak kena ada masa, untuk masyarakat kena ada masa belaka. Jadi kita kena pandai-pandai. Jangan pula hari itu kita ngaji tanpa kita buat benda-benda lain yang kita kena buat. Kalau ada keluarga, ada tanggungjawab pada keluarga. Sampai kita abaikan keluarga, itu tak kena. Orang yang tidak termasuk dalam kategori yang dinyatakan tadi, dia hendaklah memperbanyak bacaan Al-Quran. Maksudnya, kalau orang yang tidak sibuk dengan tugasan lain, jadi sepatutnya dia kena perbanyakkan baca Al-Quran lah. Kalau kita ni banyak pekerjaan, banyak hala lagi, banyak tugasan lain lagi, maknanya walaupun kita bukan kata tak payah banyak baca Quran, maknanya tak apalah, dimaafkanlah kalau kita dok khatam sekali sehari pun. Tetapi tidaklah sampai ke tahap yang menyebabkan dia rasa jemu dan bosan, jelak dan bosan. Jangan pula kita ni banyak kerja apa-apa gini, kita nak baca Quran sampai kita abaikan tugas lain hingga akhirnya kita rasa jemu. Rasa jemu, malah baca. Sebab kita kata perih awal lalu dah. Nak perih tu gak. Pecah bisnisnya. Jadi mana kita buat slow-slow lah. Kalau kita banyak kerja, teruskan. Jadi mana Nabi pun mana Islam kita pun tidak paksa kita luar daripada kemampuan kita. Setakat mana yang kita mampu, sila. Kalau kita rasa kita tak mampu dah, ni buat sikit. Ulama terdahulu membenci. Ni. Ulama terdahulu membenci orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 1 hari. Apa maksud dia? Tadi dia kata Uthman bin Affan ni khatam sekali sehari gini-gini, 4 kali sehari, 8 kali sehari gini-gini. Tiba-tiba dia kata apa dia? Ulama terdahulu, maknanya ulama-ulama dulu tak suka, benci ataupun tak suka. Benci ni rasa bahasa kasar sikit ayat dia. Ulama terdahulu tidak suka orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 1 hari. Maksudnya, kalau kita sibuk, maknanya kita baca tidak dengan tadabbur, tidak dengan kefahaman, lepas tu pula kita abaikan tanggungjawab yang lain. Banyak lagi tanggungjawab. Contohnya kalau kita tu maknanya ada tanggungjawab pada masyarakat, lagi banyak tanggungjawab kita. Kalau kita tinggal tanggungjawabnya hakiki, sehingga kita tumpu kepada Al-Quran, kita nak kejar, maknanya sekali sehari aku nak khatam. Tugas lain, abah terus. Tak tahu mana nak puyuk belanga, tak tahu mana anak pun tak tahu mana semaya kedok gini-gini. Tak ada tugas lain dah. Tumpu pada tu. Ni hak yang ulama kata tak sepatutnya buat gitulah. Perkara ini dijelaskan dalam hadis sahih yang dilaporkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini pun berdasarkan kepada hadis ini, Nabi kata apa dia? Orang yang membaca Al-Quran kurang daripada 1/3 Al-Quran adalah orang yang tidak begitu faham agamanya. Jadi dia baca Quran tadi banyak.
Banyak kali siapa ke dia nak khatam 3 kali sehari, 2 kali sehari, sehingga dia tidak memahami. Dia tidak faham. Dia baca saja-saja tanpa dia memahami ataupun tanpa dia bertadabbur ayat Al-Quran tadi. Jadi orang ini tidak akan faham. Dia tidak akan faham. Tak faham lah. Tidak memahami isi-isi Al-Quran ataupun tidak memahami agama. Kerana dia hanya baca saja-saja. Jadi dia kita naknya baca Quran sambil kita memahami ataupun kita bertadabbur isi-isi kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran tu. Direkodkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan selain daripada mereka, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Manakala waktu memulakan bacaan dan mengkhatamkan Al-Quran bagi mereka yang menghabiskan bacaan Al-Quran dalam masa seminggu, Imam Abu Dawud merekodkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memulakan bacaan Al-Quran pada malam Jumaat dan mengkhatamkannya pada malam Khamis. Imam Abu Hamid Habria, Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, kitab dia ni, apa yang paling utama adalah mengkhatamkan Al-Quran sekali pada waktu siang dan sekali pada waktu malam. Pada siang hari adalah hari Isnin, sebaik-baiknya yang dibaca dalam 2 rakaat solat subuh ataupun selepas menunaikan solat itu. Pada waktu malam pula bacaan dihabiskan sebaik-baiknya pada hari Jumaat dalam 2 rakaat solat maghrib ataupun selepasnya dalam mempertemukan antara awal siang dan akhirnya. Ibnu Abu Dawud melaporkan daripada Umar bin Murrah, seorang tabi'in, beliau mengatakan orang-orang Islam terdahulu suka menghabiskan bacaan Al-Quran dari awal malam ataupun awal siang. Hak ni kita boleh ambil. Kalau kita ngaji Quran, tiba-tiba kita nak habis, nak khatam dah. Kita ngaji, contoh kalau bulan puasa, kita target bulan puasa aku nak habis sekali khatam Quran. Nak habis sekali khatam. Jadi semolek-moleknya kita pilih waktu kita nak perhabis. Kita nak perhabis waktu mana. Jadi dalam ikut pada buku yang kita baca ni, yang Imam Nawawi maksud ni, kalau kita nak khatam, kalau boleh sama ada kita khatam awal pagi ataupun kita khatam awal malam. Maksudnya kalau kita rasa kita nak khatam pagi, siang hari, kita khatam maknanya awal-awal lepas pada subuh. Lepas mai subuh tu kita khatam masa tu. Tu awal pagi. Kalau kita rasa biarlah aku nak khatam malam ni, kalau nak khatam malam tu kalau boleh lepas pada mayam maghrib. Maknanya lepas pada maghrib baca. Mana contohnya kita baca. Tinggal sikit lagi dah. Kita sampai dekat waktu duha tu kita break. Dah kita cadang. Maknanya kita nak sambung waktu duha tu, nak sambung masa mana? Masa tu Imam Nawawi kata kalau boleh kita pilih waktu. Kalau kita nak khatam pada waktu malam, kita baca waktu duha ke bawah tu, maknanya start pada garik. Kalau kita rasa kita nak khatam siang hari, kita baca waktu duha ke bawah tadi, pagi tu, lepas pada subuh. Sebab apa dia ambil gitu? Talhah bin Musarif, seorang tabi'in terkemuka pula menyebut, sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran dalam apa-apa sahaja waktu pada waktu siang, para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera, iaitu berdoa kepadanya sehingga datang waktu malam. Begitu juga dengan waktu malam. Apabila Al-Quran dikhatamkan pada waktu ini, para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera kepadanya sehingga datang waktu subuh. Mujahid juga mengatakan sedemikian. Jadi tujuan dianya, ulama-ulama dulu, di antaranya ulama-ulama sahabat dan ulama-ulama tabi'in kata, ni bukan hak Nabi kata ni, ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in kata, kalau orang tadi khatam Al-Quran, lepas pada dia khatam Al-Quran, malaikat akan sentiasa berdoa pada dia sehinggalah habis waktu siang. Dan kalau orang tadi khatam Al-Quran pada waktu malam, habis khatam je, malaikat akan berdoa kepada dia sehinggalah habis waktu
malam. Jadi kalau orang tadi dia nak khatam pada waktu siang, jadi kalau dia khatam pada awal subuh, bermakna malaikat akan berdoa sampai waktu maghrib. Panjang waktu dia.